Yang di tengah itu kita ulang daripada nombor 1 balik semula ya. Dan telah datang daripada Nabi SAW bahawa sungguhnya ia bersabda 4 bahagi daripada perempuan yang isi neraka. Na'udzubillah min zalik ya. Kita bermohon pada Allah Ta'ala, didik anak isteri kita, bimbing anak isteri kita supaya jangan masuk daripada 4 yang begini. Kalau tak masuk dalam 4 begini, insya-Allah tak akan jadi isi neraka ya. Jaga anak isteri kita, bimbing anak isteri kita, berdoa agar anak isteri kita tak jadi dalam satu sikap yang sebegini. Na'udzubillah, inilah perempuan isi neraka. Kalau Nabi sebut, jadilah tu maknanya. Kau janganlah nak nafi. Na'udzubillah. Yang pertama, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Jahat perkataan atas suaminya. Suka memburuk-burukkan suaminya. Suka menjaja cerita keburukan suaminya ke sana sini, dia ngadukan, dia ceritakan. Betul? Semua tu perempuan isi api neraka. Perempuan tak cium bau syurga, mulutnya jahat terhadap suaminya. Ada saja nak dibidas suaminya, ada saja nak ajak bertengkar suaminya, ada saja nak komen negatif terhadap suaminya. Apatah lagi kalau menjaja cerita buruk mengenai suaminya. Tak dia pergi mana kecuali dia jaja suami aku begini, suami gitu begini. Allah sayangnya perempuan yang kayak begini, ada pula orang yang suka nak dengar cakap mereka. Patutnya kalau perempuan gini, semangat, ini perempuan, Nabi dah bilang, perempuan isi neraka. Kau pergi nak dengar perempuan yang begini punya cakap. Allah, kena mendengar. Padanlah. Dia cari geng yang seumpama dengan dia, maka ada pula supporter dia. Ya, baik. Dan jikalau gaib suaminya daripadanya, maka tiada memeliharakan ia akan dirinya. Kalau suaminya gaib tak ada, dia jaga, dia nak backup macam mana yang suka hati dia, nak keluar jumpa siapa pun suka hati dia, tak jaga kehormatan diri dia. Suaminya tak ada. Lagi orang kalau dulu belayar sampai berminggu-minggu ya. Sampai berminggu-minggu. Kita setakat kadang kalau suami tak payah belayar pun lah. Suami pergi kerja office saja, pagi nak pergi pasar, singgah rumah fulan, nak pergi balik sekian, singgah tempat sekian, singgah tengok shopping center sekian, semua tu semau-maunya, tu tak menjaga kehormatan diri tu namanya ya. Tak menjaga kehormatan dirinya. Baik, apatah lagi kalau sama jantan lain, na'udzubillahi min zalik, itu lagi dosa yang sangat besar ya. Dan jikalau hadir suaminya, nescaya menyakiti dia akan dengan dia dengan lidahnya. Kalau suaminya tak ada, khianat. Bikin kerja suka-sukanya. Kalau suaminya tak ada, khianat. Sama ada pada hartanya ataupun pada diri dia tu sendiri. Pada harta suaminya pun dihambur suka-sukanya, dia belanjakan suka-sukanya. Allah, suaminya tak adalah panggil kawan datang rumah belanja, makan, belanja apa semua gitu sini. Tak boleh itu semuanya tu ya. Tanpa izin suami. Suaminya gaib, dia bikin macam-macam kerenah dia bikin. Taubah macam kalau kucing tak ada, maka tikus pun menari-nari. Begitulah. Jadi dia jadi tikus mondok ataupun tikus cencorot. Na'udzubillah min zalik. Berlindung sama Allah Ta'ala. Baik. Kalau ada suaminya, nyakiti. Tak ada lain, sindir suaminya. Sindir suaminya, merendahkan suaminya. Banding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Allah. Ataupun bandingkan suaminya dengan suami dia yang dahulu ke apa umpamanya. Kalau perempuan biasa kahwin. Allah, suaminya dah meninggal ke apa. Dulu arwah fulan tak begini tau. Dulu awak kenapa begini. Allah, hidupkanlah balik laki kau kalau kau boleh. Begitu. Yang ada orang perempuan suka membanding-bandingkan. Semua tu menyakiti hati suaminya. Menyakiti hati suaminya. Na'udzubillah. Perempuan isi neraka. Berlindung sama Allah Ta'ala. Baik. Kedua, perempuan yang membuat dia akan suaminya barang tiada kuasa. Minta benda yang tak ada kuasa suaminya. Yang tak sanggup suaminya. Tak ada upaya suami dia. Bang, awak tengok bang. Kalau dia dah minta yang nama suami seberapa daya nak tunaikan. Awak tengok bang, kalau raya-raya saya malulah bang. Akak-akak saya semua kalau balik semuanya gitu, gelang dia semua kereta begini-begini. Kereta buruk juga bang. Gantilah juga abang, awak pun ada kerja. Allah, yang suaminya tak mampu dia tuntut macam-macam. Bang, ajaklah pergi holiday bang. Ajaklah begini. Yang suaminya padahal tak suka begitu. Kalau ada duit pun dia jenis tak suka. Ataupun apalagi memang dia tak ada duit. Dia desaknya dia. Sampai lakinya kesian. Nak penuhkan kehendak isterinya, terpaksa dia macam-macam dia bikin kerenahnya. Ini kita masih bercerita tentang bab perempuan ya. Jangan kita ingat kita berat sebelah. Nanti akan sampai bab laki-laki. Ada yang ada pula isterinya baik, sampai kurus kering isterinya. Suaminya pula joli pun ada juga. Betul macam lagu apa itu? Lagu zaman dulu. Lagu P. Ramlee. Kadangkala terdapat apa ya?
isteri budiman ke suami budiman. Kalau depan isteri pijak semut pun tak mati. Yang ada terbalik pula, entah saya tak apalah sini kata lagu P. Ramlee, lagu zaman dulu ya. Ada lagunya begitu ya. Betul, kadang-kadang yang ini tengah cerita bab isteri. Bab apa? Kerana isteri terlebih banyak masuk neraka daripada laki-laki. Sebab itu dibawakan isteri dahulu, diselamatkan isteri dahulu. Membawakan ini bukan menghinakan perempuan ya. Untuk diselamatkan perempuan dahulu, maka dia beritahu perempuan tentang bahaya-bahayanya dahulu. Kerana perempuan yang paling banyak terdedah kepada sebab-sebab masukkan neraka. Membuat suaminya yang benda tak kuasa. Minta besarkan rumah, minta tukar ini umpamanya. Ataupun minta dilayan itu, minta dilayan ini. Allah, minta izin itu, minta izin ini. Bolehlah bang, awak semua isteri orang boleh pergi. Awak semua tak kasih saya begitu gini. Minta, macam-macam. Isteri orang, sistem orang. Sistem rumah tangga dia beginilah. Kau dah jadi isteri dia, kau bukan jadi isteri orang. Kau kena patuh apa kehendak dia. Bukan ikut kehendak orang. Minta suami benda yang tidak-tidak, yang tak termampu oleh suami. Dia baik minta barang-barang kah, minta layanan kah, minta penghormatan kah, minta apakah. Semuanya yang payah bagi suami, dia minta. Yang payah bagi suami. Contohnya, minta suami tak taat kepada maknya sendiri. Kan tak boleh. Awak asyik lebihkan mak awak saja. Kenapa pergi sana? Mungkin mesti tak minggu pergi sana. Dan suaminya pun jadi lembu cucuk hidung. Bodoh punya lelaki. Ikut cakap bini sebulan sekali aja jengah mak dia. Itu semua benda yang sebetulnya tak disanggupi oleh suami. Berat hati dia. Pasal kau desak punya pasal, dia pun begitu. Ada saja kalau ujung minggu nak elakkan suami pergi rumah keluarganya, ada saja minta itulah, minta inilah, pergi sanalah, nak cari inilah, nak cari itulah, sampai tak berkesempatan nak ziarah mak dia sendiri. Yang ada pulanya meminta suami yang barang yang tiada kuasa. Seperti umpamanya suami yang ada anak. Yang ada suami ada anak dengan isteri yang lain ataupun dengan isteri yang dahulu, dipaksakan suaminya tu supaya jangan indahkan anaknya. Itu kan tak ada kuasa sebagai seorang suami. Tak ada kuasa nak buat sedemikian. Itu tanggungjawab dia terhadap anak dia umpamanya. Isteri pulanya tak kasih, tak suka. Tak suka suami melaksanakan tanggungjawab. Maka dia bilanglah suami melebihkan anak lah, tak umpamakan dia lah, tak begitu. Semuanya macam begitu. Semua tu membuat perkara yang beyond kemampuan suami. Beyond perkara yang boleh suami buat. Dia tidak sampai suaminya melakukan perkara itu. Ini macam semua tak boleh dipatuh. Sebab kalau kita dengan mak bapak sendiri pun, kalau menyuruh kita sesuatu yang menyalahi hukum, kita tak boleh patuh. Mak bapak sekalipun menyuruh kita buat perkara yang menyalahi hukum, tak boleh patuh. Kalau dah mak bapak pun kita tak boleh patuh, ini kan pula bini, tak payah patuh. Kau suka, kau ikut cakap aku. Kau tak suka, kita boleh pertimbangkan macam mana. Begitu. Tak perlu nak tundukkan cara mereka. Apa yang ditanggungjawab engkau, mak bapak engkau, laksanakan. Walau dia tak suka sekalipun. Kau nak ziarah apa semua. Hak engkau, nafkah yang sepatut kau beri kepada dia, sekian-sekian. Nafkah wanita, sekian-sekian. Kemampuan kau, sekian-sekian. Dia suka, dia terima. Dia tak suka, tak suka pun terima. Dia suka, alhamdulillah dapat pahala. Dia tak suka, dia berdosa pada Allah Ta'ala. Sampai kalau dia tak suka, sampai minta cerai, tak cium bau syurga pulaknya lagi. Betul-betul dia menempa akan tiket api neraka. Na'udzubillah min zalik. Berlindung ya, pelihara anak-anak kita semua, ahli keluarga kita, jangan sampai begitu. Isteri kadang susah, sebab dah memang PL gitu. Anak kita boleh didik. Kau nanti besok dah kahwin, kau jangan begini dengan suami kau. Kau besok dah kahwin, kau jangan begini dengan suami kau. Bacakan kitab Muhimmah ni kepada anak-anak perempuan kita. Penting ya. Baik. Selalu membuat suaminya barang yang tiada kuasa. Beyond his capability. Beyond his ability. Beyond what he can afford. Semua tu. They like to demand from the husband whatever which is beyond, yang lebih daripadanya, ya. Tak boleh, ya. Yang ketiga, perempuan yang tak ada menutup akan dirinya kepada lelaki dan keluar ia daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan dan kemegahan. Suaminya tak ada ataupun suaminya ada pun, tapi dengan laki-laki lain boleh buka muka, boleh layan, boleh cakap, boleh apa semua. Kalau dah pergi kedai, minta izin, bang pergi kedai bang ya. Suami izin pergi kedai, pergi pasar. Suami izin kau pergi kedai, pergi pasar saja. Tetapi suami tidak izin kau pergi kedai, pergi pasar setakat beli ikan kering, setakat beli belacan, setakat beli daging,
cukuplah. Tak boleh nak beramah mesra dengan orang kedai. Ramah mesra, gurau senda semua tu kiranya merendahkan dirinya kepada lelaki yang lain. Merendahkan dirinya kepada laki-laki yang lain. Baik. Tak tutup dirinya. Apatah lagi perempuan yang begitu ya. Baik. Makai perhiasan yang kemegahan. Perempuan yang dia boleh nampakkan dengan laki-laki apa tahu? Saiz saja. Kalau tinggi, tinggilah. Rendah, rendahlah. Gemuk, gemuklah. Kurus, kuruslah. Tak semestinya dia kena pakai baju macam tempayan ke apa, jadi tak nampak shape dia. Tak. Pakai baju longgar, tak nampak bentuk badan. Hanya boleh nampakkan apa yang tak boleh tidak ialah saiz badan. Nampak orangnya tinggi besar, nampak orangnya kurus, nampak orangnya gemuk. Itu saja yang dia boleh nampakkan. Saiz saja. Bentuk badan pun tak boleh nampakkan. Saiz macam mana nak tutup? Takkan semua jalan perempuan nak pakai box. Jadi tak nampak saiz S, saiz M, saiz L. Semua yang dia boleh nampakkan saiz saja. Baik ya. Keempat, perempuan yang tiada baginya cita-cita melainkan hendak makan dan minum dan tidur, dan tiada baginya gemar pada pekerjaan sembahyang, dan tiada gemar pula pada membuat taat bagi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tiada gemar pula di dalam taat bagi suaminya. Untuk ibadat pada Allah Ta'ala, malas. Taat pada suami, khidmat suami, lagi dia tak kuasa. Yang suka hanya apa? Rehat, makan, minum dan tidur, itu saja. Apatah lagi yang ada berdandan, mencantikkan diri saja. Ya. Pagi petang, siang malam hanya menghadap cermin saja. Hanya menghadap cermin saja. Begitu ya. Hanya menghadap cermin, begitu saja. Baik. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantahan, yakni yang tiada ikut akan ajaran suaminya, itu suami ajak kuliah, tak suka. Pamannya lah, suami ajak keluar kuliah, tak suka. Saya tak suka ustaz ini. Tak boleh ya. Suaminya suka amalkan sesuatu amalan. Suami suka amalkan ratib siapa? Dia pula anti. Oh, ayah saya tak minat, saya tak minat. Lain pahaman dengan suaminya pulaknya. Lain pahaman pula dengan suaminya. Itu pun itu. Semua tu masuk dalam bab bantah ya. Masuk dalam bab bantah. Baik. Yang ini tadi ikut ajaran suami dan taat itu, iaitu setengah daripada dosa yang besar, lagi akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah memasukkan ke dalam api neraka. Enggan dengan suaminya, enggan akur dengan kehendak suaminya. Kalau nak pergi makan luar saja, mari kita makan Kentucky, tak nak lah bang, saya nak makan lain, kena ikut cakap dia saja. Umpamanya mari kita makan restoran Tom Yum, tak nak lah bang. Asyik. Ada saja dia punya nak bantah dia. Ada saja nak ikut dia punya kehendak dia. Mesti dia punya nak dengan suaminya, ada saja dia punya nak say no dengan suaminya. Bantah tu ya. Dosa besar. Dosa besar. Kerana dosa besar, layaknya masuk syurga tak? Kau fahamlah sendiri apa ceritanya. Baik ya. Dan yang terlebih bantahan lagi, yang terlebih sangat jahatnya. Jahatnya itu sebab suaminya beristeri yang lain. Maka itulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras. Maka betapa tiada ada yang demikian itu, bahawa sungguhnya adalah marahnya itu seolah-olah barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala pada hukum yang didatangkan oleh Nabi SAW. Suami ada isteri lain, dia tak suka. Tak boleh ya. Kena akur, kena terima. Suami awak kahwin, awak kena terima. Awak tak happy, apa nak buat? Dengan madu tak nak berbaik, bermesra. Tak semestinya jumpa bertepuk, apa khabar? Madu saya, mari kita masak kuih sama-sama. Tak payah. Asal kau tak bercakar, aja sudah. Tapi dengan suami tak boleh tidak. Suami tak boleh tidak. Suami bikin itu atas hukum syarak, hukum Allah Ta'ala. Dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Kau tak nak bermakna kau tak suka dengan hukum Allah Ta'ala. Jangan sampai kau tak suka di madu, kau yang jadi batal syahadat. Dengan mengatakan, ini mana adil? Batal syahadat dia. Sebab itu hukum Allah Ta'ala. Ya? Tak suka ya. Dan apa yang suami buat itu adalah daripada dengan hukum syarak Allah Ta'ala mengharuskan. Yang kau tak nak apa pasal. Baik. Maka tiadalah ada yang terlebih jahatnya daripada perempuan yang demikian itu, kerana menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala akan bernikah dengan firman-Nya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka bernikah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan, 2 atau 3 atau 4. Yang kau tak suka kenapa?
Ini firman Allah Ta'ala. Dan suami kau layak. Tak boleh ya. Tak boleh tak nak ya. Tak boleh tak nak. Itu namanya derhaka ya. Itu namanya derhaka. Sampai suami bersabda, saya nak kahwin lagi. Dah cukup bagus kalau suami cakap. Sepatutnya dia kahwin aja, tak payah minta izin kau. Dia ada hak. Ya. Dah bagus tu dia cakap, dia ajak runding ya. Itu hanya memberi awak peluang untuk masuk syurga dengan mudah. Terima. Yang orang dapat suami sakit bertahun-tahun. Terima juga tak? Yang ada orang dapat suami tak balik berbulan-bulan, kerja kapal, kerja mana, semua outstation, kerja tak usah naik kapal, kerja driver bas saja kadang-kadang berapa hari tak sekali balik, bawa driver lori kan, hantar barang pergi Penang, hantar barang pergi mana semua. Tak tiap-tiap hari balik. Boleh terima pulanya. Tapi kalau suami tak balik pasal pergi rumah madu, pasal tak terima. Itu daripada dengkinya dan tidak junjung syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena terima ya. Jangan bantai, ni aku cakap bukan hukum aku, hukum Allah Taala. Jangan bilang, ustaz ni kalau buat gini mesti ada je nak kenakan perempuan begitu gini. Bukan ini hukum Allah Taala. Kau tak suka, bukan suami kau bantah dengan aku pun dia nak bantah. Astaghfirullahalazim. Kita mengajarkan awak hukum Allah Taala. Hukum Allah Taala. Dengan suaminya dah tentu suami nak kahwin, dia terkam ke, dia melompat ke, terus tiba-tiba jadi macam rimau kumbang. Amboi. Itu dah tentu tak bagus. Kita bacakan hukum Allah dengan kita sekali dia nak bidas. Jaga-jaga, jangan biasakan PL begitu. Berdosa anda. Faham? Takut sikit pada Allah Ta'ala. Jangan berani sangat hukum Allah Ta'ala. Kau suka tak suka, hukum Allah kau jangan sembarang cakap. Baik ya? Dan menyuruh pula oleh Nabi SAW akan bernikah. Maksudnya bernikah lagi ya. Dengan sabdanya, hai segala orang yang muda, bernikah-nikah barang yang kuasa daripada kamu akan bernikah. Maka hendaklah beristeri, maka sungguhnya beristeri itu ia memejamkan ia bagi mata dan memeliharakan ia bagi farajnya. Dan barang siapa yang tak ada kuasa, maka lazimkanlah atasnya dengan berpuasa. Maka bahawa sungguhnya puasa itu melemahkan ia akan syahwat. Bukan melemahkan akan syahwat, menjinakkan akan syahwat, ya. Itu puasa. Baik, dan sabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu, tanakahu tanasalu. Menikahlah dan banyak anak penak. Dan yang suami kau buat ni nikah. Dan nikah tu tak ada had bagi laki-laki kecuali boleh sampai 4. Ya tidak, bukan satu saja. Lesennya 4. Kau tak suka, sebetulnya tak boleh ya. Tak boleh ya. Hati-hati ya. Kecewa, sedih, laki kahwin lain, tak gembira. Kalau kau kena siksa neraka, kau gembira tak? Mana gitu. Tanggung pedih di dunia, semuanya tidak payah di sini, kecuali disukat oleh Allah yang Maha Adil untuk ditebus kepayahan di sana. Nasib engkau pulaknya dapat suami yang nak kahwin lain, tak suka bermadu, tak suka apa nak buat. Hidup memang penuh dengan ujian. Yang ada orang berkongsi, setiap perempuan kongsi suami. Kongsi suami dengan pejabat. Orang kampung kita kongsi suami dengan kebun. Semua pekebun ikut isterinya aja ke? Kan tidak. Kongsi, kalau suaminya ustaz, kongsi suami dengan masjid, dengan surau. Kan kongsi. Yang ada kongsi suami dengan jalan raya, suaminya kerja dari balori. Yang ada kongsi suami dengan trek, suaminya kerja dari kereta api, umpamanya. Ya? Yang ada orang suami isteri lain, terimalah. Payah macam mana pun terima. Tak boleh begitu ya. Tak boleh terima, tak boleh tak nak terima. Dan beberapa lagi hadis Nabi SAW lagi menyuruh membanyakkan bernikah dan membanyakkan anak. Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Berkahwinlah kamu, beranak pinaklah kamu, sungguhnya aku membanggakan kamu di depan umat-umat lain pada hari kiamat, ya. Maka apabila marah oleh isteri, oleh seorang pada barang yang diredai oleh Allah Ta'ala dan reda pula oleh Rasul dengan pekerjaan nikah itu, maka sungguhnya keluar ia daripada mengikut bagi keduanya. Keluar engkau daripada taat bukan suami, taat pada Allah dan Rasulnya. Benda yang dibolehkan Allah dan Rasulnya engkau pula halang, tak bagus ya. Jangan biarkan nafsu awak dan emosi awak mengatasi hukum awak. Sedar, awak hamba Allah. Sedar, awak hamba Allah. Sedar, awak orang mukminah, muslimah. Ada Nabi yang membawa syariat. Kena junjung cakapan Nabi itu. Ya. Maka adalah hukumnya perempuan yang demikian itu, masuklah ia ke dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknat Allah Ta'ala. Sebab iblis dan syaitan
tak suka dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ada saja nak dibinasnya. Aba wastakbara, enggan dan membesarkan diri. Jadi apa? Fakana minal kafirin. Jadilah dia sebagai orang yang kafir, ya. Baik, ya. Hai segala perempuan yang apa yang terlebih besar bala daripada penasihat baginya, jikalau tiada engkau mahu menurut nasihat ini. Nasihat daripada siapa? Nasihat daripada Allah dan Rasulnya. Apa lagi besar yang kau nak lagi kalau kau tak nak ikut nasihat ini daripada Allah dan Rasulnya? Maka bahawa sungguhnya jika tiada reda dengan suaminya beristrinya yang lain, maka terkeraslah datang bala padanya dunia dan akhirat, serta dengan beberapa kemaluannya pada besok hari. Dengan engkau enggan, suami pun tak nak kuasa kecoh-kecoh, dia pun tak jadi kahwin juga. Ataupun dia kahwin juga dan kau berontak macam-macam berontak, kau menempa bala dunia dan akhirat. Dan berbagai-bagai kemaluan. Maksud kemaluan, kemaluan tu bukan alat kelamin, ya. Perkataan zaman dahulu, kemaluan tu maknanya malu. Maka datanglah keaiban, kita bilang, ya, diaibkan Allah Ta'ala. Zaman dulu sebut sebagai kemaluan. Kemaluan, orang sebut kemaluan sebagai alat kelamin baru sekarang saja. Baru sekarang. Zaman dulu kemaluan maknanya keaiban. Keaiban, ya. Maka berapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan mengikut hawa nafsunya, yang tiada kesukaan kerana menikah suaminya akan perempuan yang lain. Ada sampai kafir, ya. Kalau bilang ini tidak adil, ini tidak adil. Tak. Kalau setakat saya tak suka, ceraikan saya, dosa besar. Tak valid. Kalau suami memang tidak adil dengan dia, tak kasih nafkah yang cukup dengan dia, susahkan hidup dia, ngadu qadi, tuntut keadilan daripada suami. Tetapi hak suami kau tak boleh larang. Tuntut keadilan daripada suami, boleh tuntut, boleh ngadu qadi, suami saya tak kasih cukup nafkah apa semua. Sekarang dia nak kahwin, biarkan dia yang timbangkan dia boleh layak kahwin tak layak kahwin. Bukan kau yang mengatakan tak boleh. Ingat, kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Syariat Allah kita junjung, bukan nafsu kita yang kita jadikan pendorong. Baik, ya. Itu nama orang yang sombong. Maka meringankan, apalagi kalau bilang ini tidak adil, this is unfair. Perkahwin kau bilang unfair, batal syahadat. Kenapa? Hukum Allah kau bilang unfair, bermakna kau bilang Allah unfair. Na'udzubillah min zalik, ya. Tobat, ya, wahai kaum ibu yang biasa suaminya minta izin nak kahwin, kemudian awak bilang tidak, awak tobat, ya, awak tobat. Maka meringankan ia akan syariat yang tiada haruskan oleh syarak, dan apabila meringankan ia akan agama yang suci, iaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kufurlah ia, naudzubillah. Boleh sampai bawa kepada kufuran, ya. Kalau kau pandang perkahwinan itu satu benda yang celah. Naudzubillah, hati-hati wahai orang perempuan. Kau tak suka, tapi jangan sampai iman kau pulaknya menjadi rosak lantaran ini, ya. Baik, ya. Dan demikian lagi perempuan yang mengiktikadkan aniaya pada barang diharuskan oleh Allah Ta'ala. Perkara diharuskan Allah Ta'ala pada engkau aniaya. Saya dianiayai, saya dilakukan tidak adil. Padahal itu hukum Allah Ta'ala. Tak boleh, ya. Tak boleh, ya. Hai segala kaum perempuan, mengapakah tiada engkau reda dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain? Tiliklah olehmu, hai segala perempuan, betapa engkau beri tipu daya oleh syaitan hingga jatuhlah engkau ke dalam kufur dan azab yang mengekalkan ia di dalam neraka jahanam. Berlindung kiranya kita daripada Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Tak semena-mena kau baik-baik salihah, boleh sampai jadi derhaka. Kalau makin mulutnya tak boleh stop, boleh jadi kafir. Kalau sampai kau menghinakan hukum Allah Ta'ala. Hai segala kaum perempuan, adakah bagimu kuasa mensabar atas panas api neraka jahanam? Atau yakinlah engkau bahawa dimasukkan ke dalam syurga? Tiada sekali-kali yang demikian itu. Dengan kau berani bantah suamimu nak kahwin, dengan kau jengkel, kau merajuk, kau rasa kau boleh sanggup? Tak apalah. Pada aku neraka lebih ringan daripada hidup bermadu. Astaghfirullahaladzim. Kau sanggup? Kau sanggup? Tak apalah, mana tahu sekali aku berontak-berontak pun aku boleh masuk syurga apa? Aku masih salihah, aku masih bangun malam, aku masih baca Quran. Sekali-kali tidak. Masya Allah.
Kali-kali tidak yang demikian itu. Masya Allah ya. Jangan bimbang wahai Syekh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Fatani. Sampai sekarang masih ada orang bidah seinti. Ya Tuan Syekh. Saya yang sampaikan ini pun, perempuan-perempuan pun tak suka yang ada bidas. Hati-hati ya. Jangan suami awak aja awak dah bidas. Ustaz pun awak bidas. Ini cakapan Allah dan Rasulnya pun awak bidas. Jangan ya. Awak mukminah ke tidak? Awak muslimah ke tidak? Sekarang juga jumpa suami awak salam cium tangan dia. Bang, kahwinlah bang. Saya rela bang. Tak nak pun tak apalah. Diam takkan suruh buat gitu. Cuma kalau nasib awak, suami berkatakan, awak kena terima. Awak kena terima. Tiadakah engkau takut, hai segala perempuan, akan azab dan siksa api neraka? Maka jikalau engkau syak, cubalah olehmu dahulu akan api dunia. Kalau kau takut api neraka pada engkau tak ada apa benda, kau test api dunia boleh kau tanggung tak? Kalau kau boleh tanggung tak api dunia kau tak tertanggung, ini kan pula api akhirat nanti. Sementara belum lagi datang api neraka jahanam. Kuasakah kamu sabar atau tiada? Maka bahawa sungguhnya api neraka jahanam itu terlebih panas dan keras siksanya daripada api dunia ini beberapa ribu kali ganda. Allah. Jadi api dunia kau tak tahan, kan pula api akhirat. Hati-hati ya, kawan ibu. Tak ada orang suka bermadu. Betul. Tak ada orang suka bermadu. Tetapi ini hukum Allah. Hukum Allah. Dan Allah Ta'ala tidak bikin benda sia-sia dan Allah Ta'ala tidak bikin benda anyaya. Ya, bukan itu awak dianyayakan. Bukan itu. Ketahui olehmu, hai segala perempuan, jikalau banyak sekalipun amal kamu apabila tiada reda oleh suami kamu, nescaya diterima, tiada diterima segala kamu. Seperti sabda Nabi SAW, banyak amalmu pun tak suamimu reda, tidak Allah Ta'ala reda. Sabda Nabi SAW, barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadat seperti ibadat Siti Maryam anak Imran, padahal tiada reda daripada perempuan itu oleh suaminya, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya segala amalnya, dan dimasukkan Allah Ta'ala akan dia bersama-sama dengan segala kafir dan munafik, dan lapis di bawah daripada segala neraka, melainkan bahawa ia taubat. Begitu ya. Kalau banyak amal sekalipun, tapi derhaka sama suami, tidak suami reda, tak dapat kau reda. Kerana suami tu Allah Ta'ala, yang jodohkan kau tu Allah Ta'ala tau. Yang menghukumkan kau kena ikut dia tu Allah Ta'ala tau. Untuk kau patuh kepada Allah. Ya. Jadi kau jangan pandang, kenapa nak patuh sama dia? Allah yang suruh. Patuh pada dia tu maksud patuh pada Allah. Ya. Jangan sombong wahai perempuan-perempuan. Jangan sombong ya. Sekali lagi kita mengatakan ya, ini perempuan yang sombong, perempuan yang angkuh kalau suaminya okey. Kalau suami kau tak okey, suami kau mabuk ke, suami kau tak kasih nafkah ke, Islam tak menyayangi kau. Ngadu kadi. Kadang-kadang up to the extent kadi mengatakan suami suruh ceraikan isinya. Kadi yang fasahkan. Kenapa teraniaya perempuan ini di bawah suami ini? Bukan bermakna kau kena terima suami tak kasih nafkah, suami tak adil, tak apa, kahwin kau kena terima saja. Dia nak kahwin kau tak boleh larang. Dia tidak adil kau boleh ngadu sama kadi. Itu keadilan agama Islam, ya. Baik. Taubat wahai sekalian kaum ibu. Taubat minta ampun pada Allah Ta'ala. Ini bukan cakapan saya ya. Yang saya keluar di satu kaum ibu standby dengan parang aja sudah. Paranglah kau. Kau jangan sembarang. Ini Allah punya hukum. Dan sabda Nabi SAW, barang di mana perempuan yang menilik ia kepada muka suaminya dengan muka masam, nescaya disuratkan Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang tiap-tiap bintang di langit kejahatan. Maka jika mati ia dahulu daripada reda suaminya, nescaya dimasukkan dia ke dalam api neraka. Perempuan yang kalau suami tengok muka dia, mukanya masam tak nak manis. Suami kan faham balik kerja apa semua. Apa khabar? Dan dia semua masak, nak makan, saya dah saji tu. Kenapa pula dia ni, kau tak tahu asalnya dia gini, datang angin dia ke apa. Kau jangan ikut suka-suka. Kadang-kadang saya tak boleh buat, saya tengah PMS. PMS tu sebelum datang haid dia, PL dia jadi berubah. Engkau werewolf ya, boleh berubah-ubah PL engkau. Kau manusia ada iman.
Walau kau PMS, tak PMS. Ha? Kau kena biar, kalau kau tak boleh kontrol diri kau, hukum Allah Ta'ala kontrol diri kau. Hukum Allah Ta'ala kontrol diri kau. Macam orang tak boleh kontrol lapar. Hukum Allah Ta'ala puasa, kontrol dia lapar tak? Lapar dan tanggung tak? Tanggung juga. Hukum kau tak boleh, oh saya nak buat, saya memang ini ngalur jadi wanita. Ngalur jadi semua jadi wanita tu untuk kurang ajar dengan lelaki ya. Kau PMS tak PMS. Yang ada apa? Kalau masa cukup bulannya saja, PL-nya bertukar jadi macam werewolf. Tak boleh tidak. Bulan penuh saja saya berubah. Masukkan kandang sudah. Begitu ya. Allah. Tak boleh ya. Tak boleh. Baik. Dan lagi cerita daripada Hasan Basri rahimahullah taala bahawa sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang perempuan daripada rumah, apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyangnya hingga kembali ia kepada suaminya, dan ditaruhkan tangan itu kepada tangan suaminya, dan berkata ia kepada suaminya, perbuatlah oleh kamu dengan barang yang kau kehendak, serta dengan manis muka, dan jikalau tiada diperbuat seperti yang demikian itu serta kuasanya, maka iaitu zalim, dan zalim itu haram, dan dikutuki Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Sampai begini ya, serah sama suami. Dia keluar tanpa izin suami, perempuan keluar rumah tanpa izin suami, lari daripada rumah. Keluar pada rumah tu kena larilah. Walau pergi belacan sekalipun, tanpa izin suami itu tak boleh. Ya, umpamanya ya. Apatah lagi memang lari nak tinggalkan suaminya balik, cukuplah setakat ini. Saya nak balik rumah mak bapak saya. Suami pergi kerja, begitu. Barang diingat ya, ini kalau perempuan yang tak semena-mena. Kalau memang kau dizalimi, kau dipukul oleh laki, kau dianiaya oleh laki, umpamanya, kau dijatuhkan kehormatan oleh suami, itu memang apa dalam taklid nikah pun ada sebut. Kau keluar, dan khususnya keluar kau dah dengan izin qadi. Sayuginya sebelum kau keluar, kau minta izin qadi dulu. Qadi bilang boleh keluar untuk ngadu dengan kami. Keluarlah. Tetapi kalau tak semena-mena sikit saja, tinggalkan. Selamat tinggal. Setakat ini perhubungan kita. Jangan pujuk. Tak layak untuk jadi isteri. Kau keluar, tak semestinya kau boleh senang-senang kau keluar, senang-senang kau boleh masuk balik. Sorry. Tak boleh. Ya. Jangan dipujuk. Baik. Tobat. Tobatnya macam mana? Serah diri dengan tadah tangan. Ini Imam Hasan Basri punya cadang ya. Cadang. Tindaklah saya, nak pukul saya, pukullah saya, serah. Macam pencuri kan serah tangan, nak digari oleh polis kan. Tindaklah apa awak nak tindak, asal awak redha sama saya. Begitu ya. Jadi jangan ya, kalau anak kita ada harbatah dengan suaminya, ada tak happy dengan suaminya, terus ambil balik. Kecuali kau tanya qadi dahulu. Kau tanya qadi, anak saya diperlakukan begini-begini, apa pendapat tuan qadi? Ambil balik anak awak, baru ambil balik. Itu pun segera ngadu sama qadi, qadi akan bicara, panggil suami isteri dua-dua. Nak tengok betul tak betul duduk perkaranya. Tengok betul, sabit, tak salah kau keluar. Tak semena-mena kau suka keluar, you risk of not being accepted again by your husband. Begitu ya. Kau hanya membuat dia berfikir dua kali sama ada nak ambil kau balik ataupun tidak. Begitu ya. Baik. Dan lagi cerita daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahawa sesungguhnya telah berkata ia, adalah aku duduk serta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dalam rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Menceritakan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cerita Bani Israel, iaitu cerita umat Nabi yang dahulu-dahulu. Kemudian bersabda ia, tiada ada daripada perempuan yang berkata ia bagi suaminya, apa bagimu? Yakni dengan perkataan yang membawa kepada marah dan sakit hati, melainkan melaknat akan dia oleh Allah Ta'ala dan segala malaikat, dan putuskan oleh segala amal perempuan itu. You got nothing lah. I gain nothing being your wife. Apa ada pada engkau? Apa keberuntungan aku jadi suami engkau? Aku jadi isteri engkau. Apa keberuntungan? Kau jadi isteri saja, dengan kau menjadi isteri saja, kau sembahyang dekat rumah, pahalanya sama dengan laki-laki pergi jihad sabilillah. Lelaki pergi jihad, pergi sembahyang jemaah, pergi dakwah, pergi iring jenazah.
Perempuan tanya, aku nak bikin apa? Kau duduk rumah, sembahyang pada Allah Ta'ala, ibadat, taat dengan suami, layan dia. Kau menyamai itu semua. Kau bilang, apa manfaat jadi suami, jadi isteri kau? Apa manfaat? Segala privilege sebagai isteri tak kau peroleh kecuali kau bergelar isteri. Kau boleh tanya pula apa manfaatnya. Tak cium bau syurga. Ya? Apa bagimu? Apa manfaat jadi isteri kau? Astaghfirullahalazim. Hai segala perempuan, hendak engkau melepaskan daripada mengerjakan pekerjaan yang tiada diterima oleh Allah Ta'ala segala amal kamu, supaya sejahteralah engkau daripada azab Allah Ta'ala yang tiada siapa mengetahui dalam negeri akhirat. Ya. Dan demikian lagi cerita daripada Rasulullah SAW, tiada daripada perempuan yang berkata ia dengan perkataan yang keji bagi suaminya, melainkan mengeluarkan Allah Ta'ala akan lidahnya pada hari kiamat daripada pihak belakangnya. Kemudian digantung akan dia dengan lidahnya dan ditambat akan tangannya dan kakinya dengan rantai dan belenggu. Kemudian maka diserukan atasnya pada padang mahsyar dengan serunya, inilah balasan bagi orang yang derhakakan suaminya. Kemudian menghela akan dia oleh segala malaikat Zabaniah ke dalam api neraka. Kemudian berkata pula, rasai oleh kamu akan siksa yang amat sangat dengan sebab engkau derhaka dan menyakiti akan suamimu dalam dunia dahulu. Ya. Sebab suami itu adalah kunci syurga anda. Anda boleh campak-campak kunci syurga itu. Anda boleh sepak-sepak kunci syurga itu. Maka Allah yang tak terima. Allah tak terima. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan baca satu tanbih pada menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikut bagi suaminya. Perempuan taat. You can achieve all this. Manfaat kalau kau taat. Why you accept this? Allah Ta'ala tu maha adil. Wah, sikit-sikit siksa api neraka. Kau baca, nanti akan tiba. Dapat syurga, dapat pengampunan, dapat pahala jihad, dapat pahala ini, dapat pahala ini. Kau pilih yang itu apa pasal? Kalau kau pilih yang derhaka apa pasal? Kau pilih jalan yang tak diredai oleh Allah Ta'ala apa pasal? Sedangkan Allah Ta'ala maha adil. Kasih engkau peluang untuk masuk syurga. Tapi engkau juga yang tak nak, pilih. Ya. InsyaAllah kita sambung baca pada minggu hadapan tuan-tuan sekalian. Ya. Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti dalam siaran internet ini. Sekian. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.